Ada dengar muzik tak? Ada? Apa buka tu? Tak ada. Buka tutup. Spotify kena tutup juga. Ya. Anik, masa sesi siapa? Mujur sesi testing. So, Yelah, saya tengok ni cuba buka quizzes dalam portal digital learning. Try dapat tak? Include system audio. Nampak tak? Mana suara habis ni? Hello? Pakai tudung ya? Hello? Yuhu! Where are you? Senyap tipah pula di mana aku ada ke dah ni? Ha? Tadi dapat? Tak dengar suara? Dah include sound lah tadi. Right. Okay, nampak? Ha? Awak pula. Okay. Okay, sekejap. Tak isu Tak naik daripada atas lah.
Cikgu Era, di mana program ini boleh dilihat melalui FB Digital Classroom Malaysia, YouTube Digital Classroom dan juga website kami iaitu bit.ly/DC Ikhlas 2020. Program ini merupakan kerjasama yang dibawakan khas oleh Digital Classroom Malaysia serta Digital Learning KPM dan Microsoft Malaysia. Okeylah anak-anak, sebelum kita pergi lebih lanjut, sebagaimana kita tahu kita sekarang ini masih lagi dalam tempoh PKPD dan dari hari ke hari kita mendapat info-info daripada kerajaan kita dan alhamdulillah semua telah pun ketahui bahawa kes kita semakin menurun dan kita harapkan semoga situasi kita sekarang ni semakin bertambah baiklah. Baiklah, sebelum kita memulakan program ikhlas hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Yusri. Baiklah, sama-sama kita tadah tangan ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator yang bertugas. Saya Ustaz Yusri bin Yusof dari Sekolah Menengah Sains Batu Pahat, Johor. Diminta para pelajar dan pendidik Muslim untuk sama-sama menandatangan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan. Mudah-mudahan program kita pada hari ini diberkati Allah dan kita memohon agar penyakit COVID-19 diangkat dan dihapuskan dengan segera insya-Allah. Bagi yang bukan Islam, bolehlah berdoa dan bertafakur dengan adat dan kepercayaan agama masing-masing. Lin Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتحنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والعلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami sebagai hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang sedikit, apatah lagi nikmat yang besar melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah dan rahmatilah program ilmu ikhlas pada hari ini. Dengan kasih sayang-Mu, lapangkanlah hati-hati kami dengan sinaran hidayah-Mu agar mudah kami menerima, memahami dan mengamalkan ilmu yang bakal kami terima nanti. Semoga dengan izin-Mu, kami mampu menzahirkan potensi diri kami, bertunjangkan syariat-Mu demi sebuah kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Zal Jalali wal Ikram, di kesempatan ini kami juga memohon perlindungan dari-Mu dengan virus COVID-19 ini. Dengan penuh kehinaan dan kehambaan, jauhkanlah penyakit ini dari kami, kediaman kami, ahli keluarga kami, isteri dan anak-anak cucu kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami dan seluruh manusia di dunia ini, khususnya negara kami Malaysia. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penjaga dan Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Mencipta dan yang Maha Penyembuh, afiatkanlah, syifatkanlah mereka yang sedang diuji dengan COVID-19 ini dengan kesembuhan yang baik dan sempurna. Syahidkanlah ya Allah, mereka telah pergi menghadap-Mu kerananya. Ya Allah, yang tiada daya serta kekuatan melainkan dengan
kuasa-Mu. Kurniakanlah ketabahan, kecekalan dan kekuatan semangat zahir dan batin kepada pejuang-pejuang barisan hadapan COVID-19 negara kami, khususnya pasukan perubatan, anggota keselamatan dan sukarelawan-sukarelawan yang berkorban masa dan tenaga untuk merawat dan menjaga pesakit-pesakit ini dengan tabah dan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kembali kepada moderator yang bertugas. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Yusri yang membacakan doa tadi. Baiklah. Baik anak-anak, mari kita berkenalan dengan Cikgu Era. Baik, Cikgu merupakan guru sains di Sekolah Kebangsaan Cyberjaya dan telah pun berkecimpung dalam pendidikan formal ni selama hampir 15 tahun. Sekolah yang terawal cikgu posting adalah di Sekolah Kebangsaan Sri Jeluk Kajang bermula tahun 2006 sehinggalah 2011. Kemudian cikgu ke Sekolah Kebangsaan Dusun Nanding dari 2011 hinggalah 2012. Dan terakhir, sekolah yang ketiga adalah Sekolah Kebangsaan Cyberjaya tahun 2012 sehinggalah kini. Cikgu merupakan jurulatih utama KSSR Sains tahun 3 2016. Guru Inspirasi Kokurikulum Sepang 2019. Cikgu juga adalah panel hakim bercerita sains STEM Ko-Akademik Sepang 2019. Penceramah jemputan Digital Wave Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan baru ni. Dan ahli Persatuan Guru STEM Malaysia serta jurulatih utama Microsoft PJSM 2019. Okey, harapnya cukuplah untuk sesi perkenalan kita pada pagi ini ya. Okey. Baiklah. Jom belajar bersama dengan cikgu. Hari ini cikgu akan terangkan tentang tajuk pewarisan. Okey. Baik, cikgu nak di akhir pembelajaran nanti kamu dapat memerihalkan bahawa anak tu, apa maksud memerihalkan? Maknanya kamu dah boleh ceritakan anak dapat mewarisi ciri-ciri yang dia perolehi daripada ibu, bapa ataupun keturunan. Okey. Dan yang kedua, kamu dapat memberi contoh ciri yang diwarisi oleh anak sama ada daripada ibu bapa atau keturunan seperti warna kulit, warna mata dan jenis rambut. Sebenarnya banyak lagi ya anak-anak. Bukan 3 ni saja. Kita akan pelajari sekejap lagi ya. Okey. Okey. Baik, tahukah anak-anak apa maksud pewarisan? Pernah dengar tak apa maksud pewarisan ni? Okey. Baik. Pewarisan ialah ciri-ciri persamaan dari paras rupa yang diwarisi daripada kedua ibu bapa atau keturunan. Keturunan ni adalah datuk ataupun nenek. Okey. Kalau sepupu ke ataupun bapa saudara kita tak kira okey, tapi diambil daripada datuk ataupun nenek. Okey. Baik. Ni ibu, bapa dan datuk. So apa ciri-ciri yang diwarisi daripada 3 ni? Baik. Yang pertama, warna iris mata. Okey, cuba perhati mata, warna iris mata. Okey. Apa yang dikata iris mata? Ni. Yang ini kita panggil iris mata. Baik.
warna iris mata kalau rakyat Malaysia ni, masyarakat Malaysia ni pada kebiasaannya berwarna hitam ataupun coklat. Okey, berwarna hitam ataupun coklat. Dan selain pada warna iris mata, bentuk mata juga kita tetap mewarisi daripada sama ada ibu, bapa ataupun datuk atau nenek. Okey, cuba anak-anak perhatikan. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua jenis dan warna rambut. Okey, jenis dan warna rambut. Apa yang dikatakan jenis dan warna rambut? Okey, nanti kita akan mendalam lagi selepas ini. Okey. Yang ketiga, bentuk muka dan warna kulit. Okey, ada yang menyerupai bentuk muka ayah tapi warna kulit mengikut ibu. Okey. So nanti kita akan belajar macam mana bentuk muka tu. Okey. Yang keempat, bentuk hidung. So kita tengok nanti siapa yang bentuk hidung dia sama dengan mak dia atau siapa yang sama dengan ayah dia. Baik, seterusnya bentuk dan jenis kening. Okey. Ini semua yang kita warisi daripada ibu bapa dan datuk atau nenek. Okey, baik. Seterusnya warna iris mata. Baik anak-anak, kalau diperhatikan kat sini, terdapat pelbagai warna iris mata. Okey, ada warna coklat muda, ada warna biru, ada warna seakan-akan hijau kuning, okey hitam, kemudian warna coklat pekat, warna kelabu dan warna kuning. Tapi masyarakat Malaysia jarang kita nak jumpa yang matanya berwarna biru, kuning, kelabu, hijau. Okay. Pada kebiasaannya, masyarakat Malaysia, warna iris mata adalah warna hitam ataupun warna coklat. Okay. Cuba anak-anak perhatikan warna iris mata anak-anak warna apa. Okey. Maaf ya. Baik, seterusnya. Biru, cikgu. Ya. Biru. Biru ke? Kalau biru tu biasanya pakai contact lens. Bukan warna asal. Okey. Baik. Sekarang kita tengok pula jenis atau bentuk kening. Cuba perhatikan kening yang macam mana yang anak-anak miliki. Tengok juga yang mak dengan ayah. Okey, kening melengkung. Gatal tekak pula cikgu ya. Okey, kening melengkung, kening lurus, kening bersudut, kening tinggi, kening rendah, kening lebat, kening nipis, kening bersayap, kening terurus, kening bersambung, kening berserabut dan kening berterabu. Macam mana pula ni cikgu? Okey, kita tengok gambar dia macam mana. Baik. Cuba tengok. Kening melengkung. Kening dia melengkung elok je. Okey? Nampak tak? Okey. Tengok yang bersayap. Yang bersayap, dia seolah-olah macam sayap burung. Okey? Hujung dia tinggi sedikit daripada alis mata ni. Daripada hujung mata. Manakala kening lurus pula, bentuk dia memang lurus. Tak ada melengkung macam yang atas tadi. Okey? Ada sesetengah mempunyai kening bersudut. Ni yang bersudut ni. Okey? Hujung dia tu ada sudut. Okey?
Baik. Kening tinggi daripada mata dan kelopak mata tu, kedudukan keningnya agak tinggi, okey? Agak tinggi. Biasanya kelopak mata dia ni lebih besar lah. Okey? Kening rendah. Untuk kening rendah, kedudukan kening dia adalah lebih rendah berbanding dengan yang kening tinggi tadi. Makna kelopak mata dia pun sedikit sahaja. Okey? Baik. Ada sesetengah pula mempunyai atau memiliki kening lebat. Ni jarang-jarang kita jumpalah kening lebat ni. Okey? Dan kening nipis. Kening nipis ni kalau kita tengok langsung macam tak ada kening. Okey? Tak ada kening. Baik. Kening terurus pula. Kalau kita tengok dia kening dia lebih rapi lah, lebih kurang macam ni. Okey? Hujung dia tu agak lebat sikit. Okey? Kening bersambung. Yang ni pun jarang-jarang berlaku ni kening bersambung. Cikgu masa sekolah dulu ada seorang rakan cikgu yang kening dia memang bersambung ataupun kita panggil kening bertangkup. Okey, bertangkup. Baik. Yang seterusnya adalah kening berserabut. Kening berserabut ni kedudukan dia bulu kening dia tu agak tidak teratur lah. Okey. Lebih kurang samalah dengan kening yang berterabur. Okey. Ada lebih kurang 12 jenis. Okey, kalau ikutkan banyak lagi kalau kita cari, tapi yang ni yang perlu kamu kenali bentuk-bentuk kening. Okey. So cuba kenal pasti yang mana satu kening yang kamu miliki. Dan kening kamu ni ikut siapa? Ayah ke atau ibu? Okey. Baik. Boleh anak-anak? Okey. Seterusnya. Baik. Jenis rambut. Okey, jenis rambut. Yang pertama, rambut beralun. Rambut beralun dia macam ni lah. Kelihatan cantik. Okey. Ada alun-alun macam ni. Takutnya cikgu kenapa tak ada muka. Kita nak bincang pasal rambut. Okey. Bukan pasal muka. So, rambut beralun. Macam ni lah keadaan dia. Kalau rambut tu panjang. Pada kebiasaannya kalau rambut pendek tu kita tak nampak sangatlah alun rambut tu. Okey, yang kedua, rambut lurus. Okey, rambut lurus. Jenis yang ketiga adalah rambut kerinting. Rambut kerinting ni dia lebih kalau kita tengok macam Maggie lah. Okey. Maggie kan dia macam ada simpul-simpul macam tu kan. Okey. So ni adalah rambut kerinting. Okey. Bagi masyarakat Asia ataupun Asia lah. Kita ni Malaysia ni masuk dalam Asia lah. Kebanyakan warna rambut masyarakat Asia adalah warna hitam ataupun warna coklat. Tapi yang paling banyak adalah warna hitam. Jarang-jarang kita jumpa yang berwarna coklat. Tapi cikgu, saya tengok kenapa rambut dia tu ada warna perang. Yang berwarna perang tu dia berdasarkan faktor keturunan juga. Ada keturunan yang datuk ataupun nenek dia ada yang berwarna perang. Tapi benda ni jarang berlaku lah. Okay? Jarang berlaku. Tapi majoritinya berwarna hitam. Okay? Okay, seterusnya.
Baik. Bentuk muka. Bentuk muka ada yang berbentuk bulat. Kalau kamu perhatikan daripada sini, wajah muka tu adalah bulat. Okey. Biasa muka bulat ni dia muka penuh lah. Okey. Bermuka penuh. Bentuk segi empat. Okey. Bentuk segi empat. Dekat bahagian kita panggil rahang ni lah. Dia rahang ni dia berbentuk bersegi macam ni. Okey. Muka dia lebih kurang kalau siapa pernah tengok cerita The Gadis, drama terbaru The Gadis, yang kakak dia jaga ayah dia tu, tu bentuk muka dia adalah bentuk segi empat. Okey. Ada pula yang berbentuk hati. Biasanya kalau berbentuk hati ni, di bahagian atas ni, dia akan ada ni. Okey? Bentuk hati. Manakala bahagian dagu dia agak runcing sikit lah. Okey? Yang ni pada kebiasaannya kita boleh nampak pada lelaki. Okey? Pada wajah lelaki. Okey. Yang berikut, nombor 4 adalah berbentuk bujur. Okey, berbentuk bujur. Berbentuk bujur ni dia seumpama macam telur lah. Okey, pernah tengok telur? Macam mana rupa telur? Begitulah bentuk bujur. Okey. Yang terakhir adalah bermuka. Biasanya bawah sini dia lebih panjang. Okey. Sampai ke dagu tu mukanya agak sedikit panjang. Okey. So habis bentuk muka. Okey. Baik. Agak-agak ni apa ya anak-anak? Ya, warna kulit. Okey. Warna kulit kita, okey, ada 5 jenis. Okey. Yang kamu kata kulit putih, kulit hitam. So, yang mana satu sebenarnya yang betul? Okey. Yang pertama, kita tengok yang pertama. Warna yang pertama ni agak-agak warna apa ya? Okey. Cerah. Bukan putih ya. Cerah. Okey. Yang kedua, sawo matang. Okey, sawo matang. Yang ketiga, kuning langsat. Yang keempat, warna coklat. Okey, warna coklat. Dan yang terakhir adalah berwarna coklat gelap. Masyarakat kita ni ada macam-macam warna kulit. Okey. Kalau kita tengok kebanyakan kaum Cina berkulit cerah. Jarang kita nak jumpa yang berkulit coklat atau coklat gelap. Kalau yang masyarakat India, ada yang berkulit coklat dan coklat gelap. Dan jarang-jarang kita jumpa yang berkulit cerah. Kecuali yang keturunan Sikh. Keturunan Sikh, mereka berkulit cerah. Okey? Ataupun kuning langsat. Bagi masyarakat Melayu pula, pada kebiasaannya, majoriti lah ramai yang berkulit sawo matang, kuning langsat ataupun warna coklat. Okey? Ni warna majoriti masyarakat Melayu kita. Yang berkulit cerah ni amat sedikitlah kita jumpa. Okey?
Baik. Cuba perhatikan. Siapa yang lebih mirip? Yang lebih mirip rupa ibu. Tengok. Okey. Tengok wajah. Bentuk muka ibu. Bentuk hidung. Kening. Mata. Iris mata. Bentuk bibir. Okey. Yang mana yang lebih menyerupai ibu dia? Ada yang nak jawab? Okey. Agak-agak siapa? Okey. Kalau kita perhatikan di sini, bentuk hidung anak perempuan dan anak lelaki menyerupai ibu dia. Okey. Iris mata pun sama dengan ibu dia. Tapi kalau tengok yang si adik ni, iris matanya adalah berwarna hitam. Ibu dia ni berwarna coklat gelap. Okey, coklat gelap. Baik. Tengok. Bentuk muka. Bentuk muka ibu dia agak-agak bentuk mana ni? Bujur, bulat, panjang, ataupun bentuk hati? Okey. Bentuk mana? Okey, berbentuk bujur. Okey, berbentuk bujur. Manakala anak lelaki dia ni lebih kepada segi empat. Okey. Tengok rahang dia ni lebih rahang dengan dagu. Berbentuk segi empat. Okey. Berbanding dengan anak perempuan lebih mirip kepada wajah ibu dia. Okey. Baik. Kita lihat pula kepada bentuk kening. Okey, bentuk kening. Bentuk kening anak lelaki dengan anak perempuan hampir sama. Okey, hampir sama. Tersusun. Dan ini adalah bentuk mana tadi? Melengkung ke, bersayap ke atau apa? Baik. Ini adalah bentuk melengkung. Dan keningnya adalah kening rendah lah. Okey, kening rendah, tak tinggi sangat. Sebab kelopak mata dia tu adalah sedikit. Okey, tak adalah tinggi. Berbanding dengan adik ni, kelopak mata dia banyak. Okey, dan keningnya lebih tinggi. Okey. Bentuk mata. Tadi cikgu tak bagi tahu pasal bentuk mata, tapi bentuk mata juga boleh diwarisi daripada sama ada ibu, bapa atau datuk dan nenek. Ada sesetengah yang bermata sepit. Okey, ada sesetengah pula bermata bundar. Bundar ni dia bulat lah. Bila tengok tu macam kartun mata dia. Okey. Yang ini adalah bentuk sederhana lah. Memang majoriti. Okey. Baik. Baik. Seterusnya. So, kamu cuba tuliskan apa yang kita dapat daripada gambar tadi. Tuliskan dalam buku masing-masing. Buku tulislah. Okey, senaraikan. Apa persamaan dan perbezaan
perbezaan. Persamaan kamu tulis di bahagian tengah ni. Manakala perbezaan tulis di bahagian tepi ni lah. Okey. Baiklah. Itu sahaja daripada cikgu. Sebab masa yang diberikan untuk sesi ni hanyalah 30 minit sahaja. Okey. Jadi, yang terakhir, cikgu bagi kuis. Kamu jawab kuis ni. Scan menggunakan handphone. Scan QR code ni gunakan handphone ataupun type di browser. Minta mak ataupun ayah lah typekan http://gg.gg/ec quiz sains tahun 2. Sekali lagi cikgu baca. Type http://gg.gg/ec quiz sains tahun 2. Ataupun kamu boleh scan QR code berikut dan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Siapa dapat jawab dengan betul akan dapat sijil. Okey. Baiklah. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Stay at home dari guru kepada murid. Terima kasih. Jangan lupa ya. Kak Ira, ada soalan? Yep, ada. Ada yang tanya, topik ni agak mencabar untuk murid tahap 1 jika soalan yang tanpa gambar berwarna. Gambar? Sebab ada gambar kan, dia perlu tengok anak mata warna apa kan. Soalan macam tu, soalan dia bergambar ke, berwarna ke ataupun hitam putih? Macam mana? Soalan bergambar. Bergambar pula, soalan berwarna. Berwarna. Tapi kalau macam dalam soalan kuis yang akak buat tu memang kita masukkan gambar berwarna lah. Tapi biasa kalau yang soalan peperiksaan tu dia tak adalah berwarna. Dia memang hitam putih. Cuma kalau yang melibatkan warna ni dia akan tulis lah warna sekian, hitam ke, coklat ke, macam tu lah. Okey. Kedua ni dia kata kalau albino ni macam mana dia punya pewarisan itu? Albino tu tak pasti. Dia melibatkan genetik ke atau memang sejenis penyakit. Macam tu lah. Okey, alright. Okay. Sebab bukan semua orang yang dapat benda tu. Dia ada certain orang lah. Okey. Ada lagi? Itu saja daripada itu. Yang apa ni? Yang kuis tadi semua dapat ke? Ada yang cakap scan kod tak dapat. Okey, kejap ni balik. Kejap. Okey, dah keluar? Okey, dah. Dah, Dah. Nak besarkan lagi ke? Boleh guna slide preview. Okey, slide kejap
Okey. Alright. Cuba scan. Andai kata kalau tak dapat, gunakan link yang diberikan tu. Okey, kita bagi masa dalam 2 minit lagi. Ni ada yang request buat petang ni. Boleh print screen print screen dulu kalau tak sempat lagi print screen. Kemudian isikan. Okey. Okey. Okay, so far so good. Ya. Okey. Baiklah, terima kasih semua anak-anak kerana sudi bersama-sama dengan cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi di masa akan datang. On lagi ke? YouTube masih on. Stay on Mana Hanif Bella, Hanif.